Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan Antanum akan membentangkan tajuk Kepelbagaian Agama. Saya Syifa Alia Batrisha binti Suhaimi. Agama sememangnya memainkan peranan penting bagi membentuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Hakikatnya, agama bukan pemecah tetapi kekuatan untuk bersatu, di mana semua agama menitik beratkan toleransi, persaudaraan dan nilai moral yang tinggi dalam kehidupan seharian kita. Malah, menurut perspektif Islam, kepelbagaian agama bermula dari proses ta'aruf, hormat menghormati dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Malaysia merupakan sebuah negara yang mempunyai pelbagai budaya dan agama. Terdapat 5 agama utama di Malaysia iaitu agama Islam, agama Buddha, agama Hindu, agama Kristian, Sikh dan lain-lain. Agama Islam merupakan agama rasmi di Malaysia. Agama Buddha dianuti oleh kebanyakannya masyarakat Cina di Malaysia. Agama Hindu pula dianuti oleh majoriti masyarakat India. Agama Kristian pula kebanyakannya terdapat di Malaysia Timur dan dianuti oleh pelbagai etnik. Agama lain seperti Sikh dan juga agama-agama sampingan lain juga dianuti oleh pelbagai etnik di Malaysia. Dialog merupakan satu titik pertemuan bagi kaum yang berbeza agama dan kepercayaan. Dialog yang dimaksudkan berbentuk perbincangan atau wacana ilmiah bertujuan untuk mengurangkan konflik antara agama dengan memupuk kefahaman dan kasih sayang sesama manusia. Justeru, dialog agama ialah satu disiplin untuk mempelajari, memahami, berkongsi pandangan mengenai perbezaan yang wujud dalam kehidupan yang pelbagai budaya dan agama. Dialog agama dalam lingkungan masyarakat awam merupakan satu pendekatan untuk merapatkan hubungan antara masyarakat yang berbeza agama dari akar umbi melalui penglibatan aktiviti seharian secara tidak formal. Antara kajian yang berkaitan dengan dialog agama, pertama ialah dialog keharmonian Islam dan Kristian. Dialog antara Islam dan Kristian merangkumi aspek kepentingan sosio-ekonomi dan pelibatan dalam politik dapat memupuk kesefahaman dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Kedua, kajian mengenai kepentingan dialog dalam menangani isu yang berlaku antara agama dari segi pengaruh, kerjasama dan konflik. Justeru itu, dialog penting kerana ia merupakan satu disiplin ilmu yang boleh meredakan salah faham dan perselisihan. Ketiga adalah kajian mengenai dialog kehidupan sebagai platform dialog dalam masyarakat awam. Dalam kalangan masyarakat awam, sifat keterbukaan dapat melancarkan dialog antara masyarakat yang berlainan agama. Sikap saling menghormati merupakan prinsip utama dalam menjaga keharmonian agama di Malaysia. Toleransi yang dipupuk melalui kerjasama antara masyarakat pelbagai merupakan nilai murni yang berupaya merangsang hubungan positif antara penganut agama yang berbeza. Usaha menjana keharmonian ini terus diperkukuh menerusi pendekatan rahmatan lil alamin sebagai salah satu dasar kerajaan memurnikan masalah yang berkaitan hubungan antara agama dan etnik. Sebagai contoh, perkara yang ditekankan dalam menangani gejala sosial negara ialah kelembutan dalam ketegasan seperti rahmah dalam menyelesaikan masalah. Nilai kesederhanaan merupakan salah satu nilai yang penting agar dapat mengawal diri secara sederhana, tidak bersifat kejam terhadap orang lain dan tidak bersifat keterlaluan. Nilai keadilan juga merupakan nilai yang penting dalam konteks ini meliputi aspek kesaksamaan sosial, menghormati hak orang lain dan tidak mengeksploitasi hak orang lain. Selain itu, nilai keberanian juga menjadi tuntutan dalam menjaga keharmonian agama, seperti menyuarakan kebenaran kerohanian tanpa menimbulkan pergaduhan dengan sesiapa. Terdapat pelbagai sejarah hitam yang telah berlaku di Malaysia melibatkan konflik keagamaan. Antaranya ialah kita semua dikejutkan dengan peristiwa rusuhan kaum yang berlaku di Kampung Rawa yang berdekatan dengan Datuk Keramat di tengah-tengah Pulau Pinang. Peristiwa ini berlaku pada sekitar awal tahun 1998. Punca berlakunya hanya adalah kerana terdapat sebuah kuil Hindu yang dibina secara haram terlalu hampir dengan masjid. Selain itu ialah di Kampung Medan pada tahun 2001 yang berpunca antara dua kumpulan yang bermula di Kampung Medan, ekoran persediaan majlis perkahwinan dan majlis pengemumian. Majlis perkahwinan itu diadakan di sebuah rumah orang Melayu, sementara jiran Indianya mengadakan majlis pengemumian. Terdapat pelbagai peristiwa hitam yang berlaku di negara kita yang melibatkan konflik
keagamaan dan perkauman, antaranya rusuhan tahun 1969 sehingga negara terpaksa mengisytiharkan darurat dan diperintah oleh Majlis Gerakan Negara selama 20 bulan. Selain itu, peristiwa yang melibatkan hasutan dan provokasi juga berlaku. Sebagai contoh, tindakan MCCB-HS yang membantah cadangan PAS untuk melaksanakan hukum hudud di Kelantan. Termasuklah aktivis yang membantah cadangan PAS untuk membentang Akta Kawalan Propaganda Bukan Islam di Malaysia. Malaysia mengamalkan toleransi beragama berdasarkan kepada artikel 11(1) Perlembagaan Persekutuan yang memberi kebenaran kepada umat Islam dan penganut agama lain agar bebas mengikut ajaran agama masing-masing. Namun begitu, hak keistimewaan ini mula dicemari dengan campur tangan beberapa pihak sehingga melibatkan institusi kehakiman, terutamanya dalam kes Lina Joy melawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan yang memberi kesan dalam keistimewaan agama Islam sebagai agama persekutuan yang termaktub dalam artikel 3. Dasar kerajaan seperti rukun negara tidak cukup untuk memastikan kestabilan masyarakat majmuk tanpa kesedaran tentang keharmonian hidup bermasyarakat. Antara cabaran yang perlu dihadapi dalam mengekalkan toleransi beragama di negara ini adalah kesenggangan generasi. Generasi kini merupakan generasi kedua selepas Malaysia mencapai kemerdekaan, dan pada generasi inilah semangat juang dan sikap saling mempercayai dan menghormati agama lain mulai pudar. Selain itu, kepesatan aliran sistem komunikasi dan informasi zaman kini juga menganjur masyarakat untuk bersikap individualistik yang melunturkan rasa cakna terhadap kehidupan bersosial dan kepentingan beragama dalam kalangan warga Malaysia. Ia juga berpunca dari sikap etnosentrik sesetengah kaum atau etnik tertentu terhadap budaya dan agama masing-masing. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada isu ini ialah nilai-nilai moral yang diajarkan dalam setiap agama mengajarkan kita agar buat baik sesama sendiri, membuat baik dengan penganut agama lain, agar wujud keharmonian dan keamanan di dalam masyarakat di antara satu golongan lain dengan golongan yang lain. Malah dalam agama rasmi Islam juga mengajarkan kita agar bersikap toleransi tinggi dengan penganut agama lain atas nama dakwah melalui akhlak selagi tidak melanggar hukum agama, adat ataupun adab agama Islam. Kendati pun dalam setiap pergaulan pastinya ada pergaduhan, perselisihan faham dan pelanggaran adat dalam menyatakan pendapat masing-masing. Jadi ini harusnya diselesaikan dengan cara yang paling berhikmah agar setiap daripada kita tidak melampaui batas dalam hal keagamaan ataupun kemanusiaan.